A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatul muttaqin wala udwana 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu rasulihil amin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Aziz, Ya Jabbar, Ya Mutakabbir, La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ya, so Allahumma salli ala Leni Nadira orang pertama. Wow. Ya, Suraini nombor 2, Liza Hardi nombor 3 ya. Liza nombor 3, Leni Nadira, Janatul Nisa nombor 4, Faridah Derus, Cik Arman top 10 ya. Faridah Derus, apa lagi tadi? Cik Arman, Aliria, Khalidah Murtaza, ni orang baru ni. Hafiz Syarafi ya. Apa nama? Khalidah Mustafa, Hafiz Syarafi tadi apa? Yuni Manis Iskandar, Ismawati ya, Sarah Ismail, Inazalani top 10 ya. Betul top 20. Nur Haizat, Abdul Manap, Nurino, Embun Sari, Mardiana. Ni hari Jumaat ni. Azaz Amran ya. Coach Amy pun top 20 ni. Ismailul Osman ni, Puan Zainul Singapura. Kita start 45 tau. Lina Mukmin, Yati Setia ya. Lepas tu Kamisah Rasman, Lesalia Syah Muradi, Dr. Narima Ismail pun awal, Zaila Muhammad Shah ya. Saidih Lamid, Lenin Sebah Ramli ya. Lepas tu Saidih Lamid, Nazri Zainal ya. MA dah sedekah subuh dah, tahniah ya. Muhammad Nasrullah ya. Lita Walita dah share. Wow, tahniah. Ratna Laili, David Udin David Udin tu. Masri Mansur, Waalaikumsalam. Ratna Laini, Joha Joib, Lita Walita, Saidih Lamid dah sebut. Puan Zainun dah sharing, terima kasih. Lina Mukmin dah share, terima kasih. Siapa lagi? Rosie William, Waalaikumsalam. Didi Zari, Miza Alid ya. Leni dah sebut tadi. Suryati, Nita Azmi, ni top 50 ni. Joha Joib, Lita Wa dah sebut. Zaid Hussein, Suryati dah sebut. Rosie William dah sebut. Amiradin ya. Ina Zalina dan sharing, terima kasih. Kak Long dah masuk, Didi Zari dah masuk, Suryati dah sebut tadi. Sandra Elan ya. Salam Jumaat, terima kasih. Nani Triana, Rosie William dah sebut. Muhammad Syam Samad ya. Nur Hidawati ya, terima kasih. Zaid Hussein ya. Nur Asia, terima kasih. Kamaria Ahmad, Misa Wong Jowo. Salam Jumaat insyaAllah. Intan Sumaya ya. Siti Salbiah Ahmad, Nongkor Maspul. Waduh, salam dari Tawau. Nongkor Maspul, terima kasih. Jangan jumpa ni ya. Kis Khan ya. Apa nama? Akmar Aziz, Misa dah sebut. Syafrina Muhammad. Wow, sekarang dah 110 orang masuk kelas 76. Share, come on. Share pada 10 gang ya. 10 grup ya. Maka cepat kita dapat 200. Nurli Baharin, Sandra Ellen dah sebut. Zainun Enon, salam Jumaat. Nur Hidawati dah sebut. Ya. So what the clown, dipanggil kawan dia what the clown. No, ke dia. Muhammad Tua Harun ya. Cik Nun Abu Bakar, Didi Zari dah sebut. Fatimah Ayub, Khatijah Harun hadir ya. Nur Amalina, Maria Aziz ya. Surati dan share, terima kasih. Misa dah sebut. Fatimah Ayub tadi. Ina Zalina dah share dah. Neza Kamaluddin kedua, Syam boleh ya. Semamian, Allahumma baik ya. So tolong share, like dan share kepada 10 grup, 10 apa nama orang ya. Nurli Baharin, Lina Mukmin dah sebut. Fatimah Aziz dah sebut ya. Siapa lagi? Z Emery yang belum sebut ya. Abdul Rahman, Syarina Syardin ya. Asmarina Kak Cik, Badaria Baba, Suhaili Hamid, Siti Afsakulah dah sekal subuh. Tanya Z Amy tadi. Fatimah Abdul Wahab, Abdul Rahman ya. Muhammad Zulkarnain Kamun ya. Lina Mukmin dah sebut. Hani Muhammad Shah, Ekin Aji,
Asmarina Kak Cida, Dunia Darian baru sebut, Khairul Haryadi, Fatimah Ayub dah sebut, Ramlah Zul dah sebut, Baba Hassan, Miza Ayat, Zahara Muhammad Nur, Sabri Das, ya. Ramai ya, dah masuk 118 dah masuk kelas, 123 share. Okey, like dan share dah. Hari ni hari Jumaat, ya, 29 bulan 7. Masya-Allah ya. Semua orang dapat gaji dah, ya. Dan Tok Abah hari ni ada program dengan BKI bahagian BPI, bahagian pengajian Islam, KKM ya, Kementerian Pendidikan Malaysia, KPM. BPI bahagian pendidikan Islam, Kementerian Pendidikan Malaysia. Kita buat program di Masjid Mizan, ya, di Dewan Dewan apa lupa dah. orang umur 17 ya. Rumah Basar Khadijah Harun. So kita punya program start pukul 9. So Tok Abah kena ada di sana 8.30. So 7.45 dah bergerak. So semuanya kena cepat mula. Jadi Tok Abah berhenti 7.30. 7.30 kita berhenti untuk buat persediaan yang sewajarnya untuk terus berangkat ke Masjid Sultan Mizan, Masjid Besi di Putrajaya, ya. Khairul Haryadi, Asmarina Kak Cik dah masuk, Norma Pasar dah masuk, Siti Aniza, Ramlah tu dah masuk, ya. Ni semua orang yang dah sebut tadi, ya. Diulang-ulang balik. Rashidah Liasik, Rashid, Zul Gold Silver, ni tak sebut lagi. Sabaria Daud belum sebut lagi. Haji Abdul Rahim Abdul Latif Singapura baru sebut ni, ya. Dan yang lainnya lah. Baik, terima kasih banyak-banyak yang telah share pada kawan-kawan. 152 shares. Tak apa, kita mula pelan-pelan, ya. 111 orang dalam kelas. Baik, semalam Tok Abah berhenti pada nombor 35. Sebab Allah itu witir, Allah itu ganjil. Kita berhenti kat nombor 35. Exercise dan diet dan sihatkan badan untuk menjadi orang yang berjaya. Sebab orang yang sihat, orang yang kuat, ya, lebih hebat daripada orang yang lemah dan sakit. Dalam erti kata dapat memberi manfaat lah kan. Tapi jangan pula kalau awak sakit awak sedih, ya. Sakit ada itu anugerah, ya. Kita dapat pahala kalau redha, kita berubat, ya. Kita akan dicuci dosa-dosa kita, ya. Dapat kafarahnya, dapat pahala amalan-amalan sunat yang kita amalkan masa sihat. Kita tak lalu nak buat pada masa sakit tapi dapat pahala. Sebab kita sakit dapat pahala amalan-amalan sunat, ya. Dahsyat, ya, anugerah Allah kepada hamba-Nya yang setia, yang taat. So happy birthday untuk mereka yang buat hari lahir, happy anniversary untuk mereka yang nikah hari ni, selamat pengantin baru ataupun nikah esok atau lusa, selamat pengantin baru, ya. Moga-moga bahagia terjana dan please change jadi orang baru. Awak dulu bujang, sekarang tak bujang, berubah. Ada dah kahwin 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun masih perangai lama, perangai bujang. Itu yang lintang pukang, change, ya. Ni semangat hijrah dah datang. Besok, ya, sambutan Ma'al Hijrah. Ya, tapi malam ni, ya, ada doa seluruh negara untuk doa akhir tahun, awal tahun, ya. Maka mudah-mudahan kita sama-sama berdoa. Ya, doa silahul mukmin. Ya. So 1 Muharram esok Sabtu. Tapi kita akan raikan malam ni dengan khabar, ya, untuk peringkat nasional. Dan Tok Abah pagi ni pun sempena Ma'al Hijrah ada forum hijrah. Ada satu pengorbanan, perjuangan dan persaudaraan. Tajuk kuliah ataupun tazkirah Tok Abah selama 1 jam di Masjid Mizan ialah hijrah, satu pengorbanan, satu perjuangan, pengorbanan dan persaudaraan. Ianya satu perjuangan. Banyak berkorban. Baik di zaman Nabi maupun zaman sekarang. Kita nak berhijrah diri kena banyak berkorban. Because kecemerlangan berada di luar zon selesa. Dan topik kita pagi ni ialah tips untuk menjadi orang yang berjaya, untuk orang yang cemerlang. Okay? So kena exercise, kena diet. Bukan exercise tu satu hal. Bukan diet makan saja, diet minda. Diet dari segi mental, diet dari segi pergerakan tangan kita, jangan hantar yang bukan-bukan, jangan sentuh yang bukan-bukan, jangan buat yang bukan-bukan, ya. Diet dari segi message yang kita baca, diet social media, diet artinya kita kawal, ya. Perkara positif masuk dalam kepala, sehat badan. Santapan minda yang positif menyebabkan badan sehat. Santapan fizikal yang positif, yang halalan thayyibah yang baik akan sehatkan minda. Makan yang baik-baik, otak sehat. Masukkan dalam otak benda yang baik-baik, badan sehat. Wow, hebat Allah kan? Hebat Allah. Santapan fizikal yang baik-baik,
based on diet akan merangsang minda yang positif. Santapan minda yang positif akan menyebabkan badan sihat. Psychosomatic. The state of your mind will improve the state of your physical. Wow, luar biasa ya. Anugerah Allah kepada hamba-Nya yang dikasihi. Cuma kita yang kadang-kadang terlepas pandang, yang tak bersyukur. Anda dan Tok Abah masih belum cukup bersyukur ya. 160 orang dah share. Baik, lupa ya, hari ni kenapa Tok Abah kena buat pagi ni walaupun dah kalang kabut nak pergi ke Masjid Mizan ya sebentar lagi, tapi sebab pihak sahabat saya Datuk Dr. Zahzan Muhammad Telaga Biru punya bos ya, pesan kalau boleh tolong war-warkan pada hari ni pukul 11 pagi Telaga Biru akan launch batch kedua Best Arabic Malaysia, belajar bahasa Arab. Tok Abah dan termasuklah geng-geng seperti Profesor Muhaya, tu semua kita masuk batch pertama. Sebab kami kan pelajar yang muda-muda belaka, so kita batch pertama. Seronok. Tok Abah dah belajar masuk bulan ketiga ya, kelas bahasa Arab. Seronoknya ya. Buku yang Tok Abah baca mana ya? Buku yang Tok Abah sekarang dah sampai buku ketiga. Buku ketiga ya. Al-Arabiyah ya, baina yada auladain ya. Baina yadai alladain ya, Arabic at our children's hand. Masya-Allah. Untuk budak-budak, gambar budak-budak kecil merangkak, tapi Tok Abah baru 17 tahun kan masuklah gulungan ni ya. So sangat seronok. Dalam kelas Tok Abah ada 15 orang, my batch ya. Dia banyak batches. Ada 3 grup. So untuk grup Tok Abah kumpulan Subawih Sibawih ya, kita ada 15 orang. Tok Abah yang kira termuda lah juga, 17 tahun kan. Ada lagi yang umur 11 tahun, Wan Aisyah, 2 orang sahabat dari Singapura, yang lain dari Malaysia. Seronok sangat. Diajar oleh Dr. Taufik Ali ya, seorang pensyarah daripada UIAM. Allah, seronok ya, sangat bahagia. So oleh kerana kata tu penilaian dan evaluationnya sangat positif, maka nak buat batch kedua. Hari ni launch pukul 11. Dan siapa-siapa yang masuk tu ada link kat komen pin kat atas tu, ada link. Siapa-siapa yang masuk waiting list sebelum pukul 11 ya, masuk waiting list by 11 o'clock. By 11 o'clock boleh masuk waiting list, sebab 10 orang pertama yang mendaftar akan dapat sama ada emas, tablet atau tablet macam iPad ya, dan juga smartwatch. 10 orang akan dapat hadiah. Wah, ni luar biasa ni. So dah lah dapat bahasa Al-Quran, bahasa solat ya, bahasa syurga. So Tok Abah pun belajar sungguh-sungguh sebab seronok sangat ya. Tiap-tiap hari muzakarah pula. Ulang kaji. Tiap-tiap kali tiap-tiap hari Tok Abah study sikit-sikit dalam kita study, tak nak ketinggalan jauh daripada Wan Aisyah, pelajar umur 11 tahun dengan maknya Puan Naziha. Malu. Sikit-sikit ustaz kata, Tok Abah iqra'i al-hiwar ya. So come join us. Tapi anda di batch kedua. Join ya. So masuk dalam waiting list. Ada link kat atas tu. Anda 10 orang pertama akan dapat hadiah emas atau tablet ataupun smartwatch. Wow. Seronok ya. Ini dibawakan oleh Telaga Biru. Sahabat Tok Abah sejak 25 tahun yang lepas ya, kita buat banyak macam program dengan Telaga Biru. Memang sebuah organisasi yang sangat membantu usaha dakwah di negara kita. Tok Abah pernah buat rekod bersama mereka, buat 10 rakaman. Kita launch 10 kaset masa tu lah kan, 20 tahun yang lepas ya. 10 kaset rekod Malaysia lah, Guinness Book of Record Malaysia. Luar biasa. So no, ni orang dulu faham lah apa yang Tok Abah masukkan ya. So come ya, tu our program tu, untuk program bahasa Arab. Sangat luar biasa ya. Orang Malaysia dilaut-lautkan, orang Brunei, orang Singapura dialu-alukan. Sangat seronok ya. Batch Tok Abah pun, my group ada 2 orang dari Singapura, Puan Asia dengan Juliana ke ya, tak salah Tok Abah ya, dari Singapura. Alhamdulillah ya. Okey, so poin nombor 36, sambung ya, poin 36 pagi ni, untuk tips untuk jadi orang berjaya dunia, di alam barzah dan di akhirat. Fikir seperti juara, fikir seperti adiwira, fikir seperti hero. You must think as a champion, think as a hero.
Ya, so bila kita fikir secara juara dan sebagai hero, kita punya tindak tanduk, kita punya semangat, kita punya inspirasi, kita punya tenaga berbeza. Sebab Allah seperti sangkaan hamba-Nya. Ya, Allah bertindak seperti sangkaan. So, apa yang kita fokus, apa yang kita fikir, apa yang kita yakin, apa yang kita gambarkan, itu yang Allah akan beri. Sebab fikir, doa, fikir sebagai doa, ya, kita punya aspirasi sebagai doa, kita punya gambaran dalam kepala sebagai doa. Wow. So, fikir seperti juara dan seperti Adivira. Tu apa tengok kisah Alibaba bujang lapuk. Masa Alibaba kan dapat a bucket of gold coin, ya. Duit emas, ya. Segantang duit emas kan dia nak masukkan dalam nak tanam kat tanah lah. Mana bank dulu tak ada, ya. So tanam kat dalam tanah. Nak pinjam sukat, ya, daripada Kasim Baba, ya. Kasim Baba kan lekat gam, isteri dia letak kat gam. Tahu apa benda nak disukat orang miskin ni. Tapi yang masa dia menunggu isteri dia pinjam sukatan tu daripada Kasim Baba, dia pun pakai helmet. Lepas tu macam mana, ya, untuk keselamatan diri pakai helmet. Dia kata dia pun berjalan. Macam mana cara jalan orang kaya, ya? Macam mana orang kaya berjalan? Nampak? So, orang yang berjaya, dia akan fikir macam orang berjaya. Ya. Ya, berfikir macam juara, fikir macam Adivira. Filem dulu-dulu arahan dan terbitan daripada Allahyarham Tan Sri P. Ramlee sangat luar biasa. Banyak pengajaran ibrah yang tersembunyi, yang nyata dan yang tersembunyi. Luar biasa sampai sekarang. Very relevant walaupun sudah 50-60 tahun yang lalu. Ya, tahun 60-an. So 60 tahun yang lalu still relevant dan banyak mesejnya very current. Luar biasa, ya. Allah berikan ilham yang luar biasa. So, fikir macam juara. Macam mana fikir macam juara? So kita berfikir macam juara artinya kita tak entertain, tak ada cuba nak kata melayan dalam kepala kita. Kalau aku gagal, kalau aku bankrupt, kalau aku ini macam mana, aku susah ini, so dia tak layan. Fikir macam juara macam mana? I am the champion. Tu sebenarnya kalau masa Tok Abah belajar di Amerika dulu, dia punya simbol everybody daripada kecil sampai ke tu selalu tunjuk satu. Dia tunjuk satu sebab we are number one in the world. Ya, dia always think they are number one in the world. Itu fikir juara, fikir champion. And that's what happened lah. In many cases they are number one. Tapi banyak juga yang orang Jepun number one, ya. Orang Sweden number one. Mudah-mudahan kita pun number one in many aspect. Kita pun di Malaysia boleh number one. Jangan underestimate. Ya, fikir seperti juara dan fikir seperti Adivira. Sebenarnya kita pun Adivira, kan? Ada Superman aja ke? Ada Superman, ada Superwoman, Wonder Woman, ya. Ada The Hulk. Kita pun ada Keluang Man, ya. Cicak Man. Kau ingat apa? Semua Adivira Malaysia tau. Cicak Man, Keluang Man, orang Keluang seronok, all the cicak-cicak bahagia. Cicak tu kalau hari Jumaat, ada yang Tok Abah belajar dulu kejap, ya. Sunat juga bunuh cicak, ada sebab lah, ya, ada sebabnya, ya. So check balik, ya, tabayun dan tengok apa pula Tok Abah suruh bunuh cicak pula, ya. Ada dia punya hujah, check balik Google dan sebagainya, dan ya, fahami. Jangan terus sentap, jangan terus komen sebelum kita tabayun. Kalau kita komen forward ataupun sampaikan tanpa kita menyelidiki ataupun kita tabayun, sama seperti berbohong. Okey? Fikir macam juara. Sebab bila kita fikir macam juara, kita punya body system berubah, kita punya chemistry dalam badan berubah, kita punya semangat berubah, kita punya tenaga berubah. When you think as a champion, maka Allah akan berikan satu perubahan psikosomatik, satu psikososial, ya, psikofizikal dan sosial. Psikofizikal dan sosial akan berubah. Cara kita berinteraksi dengan manusia berubah. Cara kita memandang orang lain berubah. Cara kita memandang ciptaan Tuhan berubah. Sebab kita seorang juara, ya, kita sangat bersyukur, ya, sangat cuba nak memberi, ya, hero kan, juara dan Adivira ni. Adivira apa? Tolong, salah satu ciri Adivira, menolong jiwa khidmat, jiwa volunteerism, jiwa untuk membantu orang lain. Itu jiwa ataupun sifat seorang Adivira. Gitu. So fikir sebagai juara, because the more you give,
the more you get, awak akan masuk golongan yang berjaya insya-Allah. Bila kita banyak memberi, kita tolong ramai orang untuk berjaya, insya-Allah kita mudah untuk berjaya. Ya, sebab apa yang kita beri kita dapat balik 10 kali ganda. Wow, what goes around comes around but tenfold. Okey, ya, tip nombor 36, fikir seperti juara dan adiwira. Ingat ya, program kita hari ini dibawakan oleh Best Arabic Malaysia. Pukul 11 pagi ni mereka akan launching dan ya, so jom masuk waiting list. So link ada kat atas ya, komen pin kat atas tu ada link ya, masuk link segera sebab 10 orang pertama yang mendaftar akan dapat hadiah sama ada emas, tablet ataupun tablet macam iPad ya, dan juga apa ni, bukan tablet ubat, kau jangan fikir bukan, ataupun smartwatch. Atau abah tengah charging smartwatch tak pakai smartwatch ya. Ni kau dapat daripada Telaga Biru, bagus juga, tapi tak ya. Tu abah dah memang jadi pelajar ya. So mereka yang dah jadi pelajar batch kedua akan di launch pukul 11 pagi ni. Launching. So masuk dalam waiting list. Masuk dalam waiting list, ada link kat atas tu ya. Anda akan on the right track ya. Dan program kita juga dibawakan oleh apa nama webinar yang Tok Abah kena pada 9 Ogos ya, jom urus stres di tempat kerja. Dan apa nama pihak management kata ada kod diskaun untuk orang yang masuk waiting list cepat-cepat ya, maka akan dapat kod diskaun. The first 100 apa nama pendaftaran, dan pendaftaran akan dibuka pada 30 Julai hingga 31 Julai. Masa yang mendatang pada hari ini, the first 100 people akan dapat apa diskaun ya, dapat kupon diskaun. Dia punya kod ialah STR0922. Ada kat link tu. Kod dia ialah STR0922 ya. Bila nak dapatkan diskaun ni? Mendaftar pada 30 Julai 9 pagi sampailah 31 Julai 12.30 malam. Berapa jam ya? So 12 campur 24, lebih kurang dalam 36 jam. 36 jam masanya untuk mendaftar. Panjang tu ya. So terhad kepada 100 orang pertama untuk dapat diskaun. Tapi untuk itu kalau yang mendaftar secara persendirian. Kalau secara kumpulan ada dia punya diskaun. Bincang kan Cikgu Nazrin yang jaga program ni ya. Okey, so ada link ada tu, jom urus stres. Semua orang yang normal stres, Tok Abah termasuk. Dan pengalaman Tok Abah mengalami stres yang sangat serius pada tahun 80-an, 87 to be exact. Maka Tok Abah gunakan dan cari lagi ilmu selama 40 tahun lebih ni ya, untuk digarapkan dalam satu program yang sangat luar biasa ya. Tok Abah ada 61 tip yang sangat practical, magical dan miracle untuk mengurus stres. Kita akan kurang stres, akan lebih sihat, lebih bahagia, lebih bermanfaat, lebih memberi nilai tambah kepada diri, keluarga, kerjaya, tempat kerja, majikan, dengan pelanggan dan juga kepada dunia insya-Allah. Wow, ya. Jom urus stres. Ya, jangan takut. Ianya sesuai untuk semua situasi, walaupun tajuknya jom urus stres di tempat kerja, tapi relevan untuk rumah tangga, untuk masyarakat, untuk kejiranan, untuk kesihatan, untuk di mana-mana anda berada. Gitu prinsipnya, tak lari. Ya, situasinya mungkin berbeza sikit-sikit. Okey? Okey, jom. Tu tip nombor 36 tadi, fikir seperti juara dan seperti adiwira. Jangan layan. So cakap ke anak awak ya, cakap anak kita, kamu champion nak. Kamu diraka untuk jadi champion. Kamu anak yang hebat, kamu budak pandai, kamu anak abah, kamu akan jadi cemerlang, anak yang soleh-soleha, kamu akan jadi orang yang berjaya di dunia dan negara. Jangan kata kau ni pemalas, kau ni apa leceh, kau ni memang tak guna ya, mangkuk tingkat betul lah. Kau jangan buat pasal, jangan sebut-sebut perkataan ni. Tok Abah dah sebut ribu kali. Haramkan perkataan, fikiran, perspektif dan juga apa nama kata orang tu fikir apa ni, keyakinan yang negatif. Jangan fikir negatif. Haramkan fikiran dan kata-kata dan persepsi negatif dalam rumah tangga, dalam kelas pengajaran, dalam tempat kerja, di mana-mana anda berada. Haramkan kata-kata negatif, sebab yang kita fikir jadi doa. Allah bertindak seperti sangkaan hambanya. Be careful guys, be careful. Okey, 36, 37. Ramai orang bila kita kata, kenapa you jadi begini, kenapa tak capai matlamat, kenapa tak capai matlamat ya, you punya New Year resolution dan nak masuk bulan 8 ni masih belum tercapai. Tu Abah, I've done my best, see, I've done my level best, tapi masih tak dapat. Apa nak buat? That is the
common excuse. Ataupun kadang, of course lah, I haven't done my best, aku terlupa, I mula give up. Itu memang ramai lah. Tapi ada yang ramai yang menjawab, I've done my level best, I've given my best, but I cannot get it. So, dah memang nasib lah. Tapi prinsip untuk jadi orang yang berjaya bukannya buat yang terbaik pula. Macam mana pula kalau buat yang terbaik tak boleh berjaya? Tak cukup buat yang terbaik. Kita bukan sekadar buat yang terbaik, kata guru-guru tabah. Tapi kita kena buat apa yang sewajarnya, yang syariah compliant untuk berjaya. I've done my best. Aku dah study 4 jam. Itu yang terbaik untuk awak, study 4 jam. Tapi kalau study bukan study yang terbaik, tapi study yang sewajarnya untuk dapat lulus dengan cemerlang. Mungkin study 3.5 jam, tapi waktu subuh. Contoh. Tapi tadi 4 jam, tapi kena ubah, menghadap ke kiblat, kena baca doa, penerang hati termasuk Al-Insyirah, kena doakan guru-guru ataupun profesor pensyarah awak, kena doakan kawan-kawan sekelas, kena doakan jiran tetangga. Mungkin banyak lagi yang tak buat. You kata, I've done my best. But there are so many things you haven't done. Because nobody is perfect. We are all work in progress. Jangan pula kata, I've done my best. Maybe your best is not good enough. There are so many luang-luang, lobang-lobang, gaps. A lot of vacuum in your doing your best. So, prinsip hidup ialah buat apa yang sepatutnya, sewajarnya untuk berjaya. Because tidak ada definisi gagal dalam hidup kita. Lagipun, kegagalan adalah sebahagian daripada kejayaan. Gitu. So, fikir, bukan sekadar buat yang terbaik, tetapi buat yang sepatutnya, sewajarnya. Don't just do your best. Do what it takes to succeed. Gitu. So, kena buat sesuatu agar berjaya. Sebab, wa'allaisa lil insani illa ma sa'a. Allah akan berikan apa yang kita usahakan. Jadi usaha dengan cara yang betul, strategik, dengan betul dengan kaedah yang kata untuk Allah redha, pasti akan dapat ganjaran dan kejayaan yang sewajarnya. No longer it is sufficient to I've done my best. Aku dah belajar 4 jam. Fadil Kamsah kata belajar bukan 4 jam. Tapi belajar 4 jam dengan menghadap kiblat, dengan mendoakan guru-guru, itu terlupa doakan kawan-kawan sekelas, itu terlupa doakan jiran-jiran, itu terlupa maafkan semua orang, itu terlupa sedekah subuh dan berdoa, itu terlupa, belum buat. Banyak lagi yang kita belum buat. Nampak? Makan buah sebelum makan apa-apa, belum buat. Sebab itu akan menenangkan fikiran. Dan cari your timing di mana you are in zone. Belum buat. Aku dah belajar 4 jam, tapi waktu malam. Yalah, Nabi belajar waktu bila? Rupanya you punya in zone is waktu pagi. Pukul 5 sampai 6 pagi in the zone. Awak paling efisien, paling hebat pukul 5 hingga 6 pagi. Contohlah. Rupanya you akan masuk in the zone kalau baca Quran tiap-tiap hari. Rupanya, yes, you belajar 4 jam. You telah hormatkan guru, jumpa cikgu, buat belajar pakai peta minda. Betul. Tetapi masih tidak doakan guru-guru, timing masa belajar tak betul, you tak tahu style pembelajaran awak. Rupanya awak ni kinestetik, bukan sekadar audio atau visual. Awak rupanya pelajar sosial, kena belajar dalam study group. Awak bukannya pelajar solitary. Contohlah kan, ada 7 jenis style pembelajaran yang tu Abah study lah. Check awak jenis apa. So banyak benda yang kita sangka I've done my best. Rupanya your best is not complete, not comprehensive, not good enough. Gitu. Bukan sekadar buat yang terbaik, tapi buat apa yang perlu, apa yang sewajarnya untuk berjaya, insya-Allah. Wa allaisa lil insani illa ma sa'a. Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Pemurah, Maha Mengetahui, Maha Melihat. Selepas habis semua tu, ingat surah Ghafir ayat 44, wa ufawwidu amri ilallah innallaha basirun bil ibad. Aku serahkan segala urusan kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha melihat akan hamba-Nya. Bila dah buat tuntas akal, tawakal. When you have done your level best as you see fit dengan ilmu-ilmu yang ada, barulah kita serah pada Allah. Jangan bertawakal sebelum buat yang terbaik. Nabi merah muka bila kita bertawakal tanpa berusaha dengan yang terbaik.
Allahumma salli ala Muhammad. Hari Jumaat kan banyak berselawat. Jangan lupa surah Kahfi, jangan lupa sedekah, ya, dan sedekah subuh cantik, sedekah kat masjid pun cantik hari ni, ya, dan tolong berdoa masa bersedekah. Doa tu mudah-mudahan makbul insya-Allah, dan tak apa banyak berdoa untuk mudah belajar apa ni, lekat bahasa Arab. Dan untuk mereka nak masuk batch kedua belajar bahasa Arab, ya, dengan Best Arabic Malaysia yang di apa nama, dijalankan, dibawa oleh Telaga Biru, sahabat Tok Abah, ya, Datuk Dr. Zazan Muhammad, dibawa modul ni daripada Saudi Arabia. Sangat luar biasa. Kami sekarang buka buku ketiga, ya, ada 9 modul, kami baru modul ketiga. So sebab dia punya penilaian sangat luar biasa, so mereka nak buat batch kedua, launch pukul 11 pagi ni. So cepat-cepat, ya, mendaftar kat waiting list. The first 10 yang mendaftar akan dapat hadiah sama ada emas ataupun tablet ataupun smartwatch. Wow, sabar sikit, cepat-cepat, ya, ada link kat atas tu. So tak apa, excited. Mudah-mudahan sama-sama belajar bahasa Al-Quran, bahasa dalam solat, bahasa di syurga. Allahumma salli ala Muhammad. Kalau Tok Abah umur 17 tahun pun excited, awak yang umur 50, 40, 30, 60, you should be excited because I am 17 still excited. Alright, let's go on. Ya, ingat, ya. Tu sebenarnya Tok Abah terpaksa, bukanlah terpaksa, terpanggil untuk buat Facebook Live pagi ni sebab Tok Abah nak mewar-warkan program bahasa Arab tu, sebab nak dapat sedikit komisen pahala lah, dapat pahala, dapat apa nama, pencen kubur, pencen akhirat. Gitu. Sebab siapakah orang yang paling baik? Orang yang belajar agama atau belajar bahasa Arab, belajar Quran, ya. Mudah-mudahan orang yang belajar, orang yang mengajar, orang membantu orang belajar, orang membantu orang mengajar. Tok Abah nak masuk 4 grup ni. Pelajar, mengajar, tolong orang belajar, tolong orang mengajar. Tok Abah nak masuk 4 grup. Mudah-mudahan kita jadi orang yang baik, orang yang dianggap baik oleh Allah. Kita belum baik tahu, kita belum cukup baik. We are all work in progress. Gitu. Alright. So, tip nombor 37, bukan sekadar buat yang terbaik. Dan of course, kita kadang banyak stres. So, please, tengok link tu kan. Ada apa ni, program mengurus stres. Ya, dan ada rupanya untuk mengurus stres pun ada diskaun. Ya, kod diskaun STR0922. Ada kat iklan kat dalam Tok Abah punya Facebook ni ada, ya. Kod diskaun STR, stres tu. 0922. Dan siapa-siapa yang mendaftar pada 30 Julai ni untuk persendirian, ya. 30 Julai 9 pagi sampai 31 Julai 12 tengah malam, ya. First 100 akan dapat kupon diskaun. Untuk mereka yang join secara kumpulan dalam dari kilang, dari jabatan, daripada kementerian, daripada agensi swasta dan kerajaan pun ada dia punya diskaun bincang dengan apa nama, Cikgu Nazrin, person in charge. Okey? Alright. Okey, Tok Abah jalankan tugas Tok Abah, mudah-mudahan lapang dada, ya, seronok rasanya, bahagia untuk bersedia untuk bertemu sahabat-sahabat daripada BKI, apa ni, bahagian BPI, bahagian pendidikan Islam, ya, Kementerian Pendidikan Malaysia, KPM. Tok Abah akan bersama mereka 9 pagi sampai 10 pagi dengan tajuk Hijrah, satu pengorbanan, satu perjuangan dan satu apa ni, kaedah persaudaraan. Hijrah, satu pengorbanan, perjuangan dan persaudaraan. Tajuk Tok Abah punya apa nama, tazkirah, ya, pukul 9 sampai 10 pagi, ya, insya-Allah. Dan Tok Abah dah buat persediaan, seronok dah repair. Malam tadi pun repair. Rupanya malam tadi Tok Abah patut ada kelas bahasa Arab dengan Dr. Taufik, tapi ada masalah teknikal, tak boleh buat Zoom, ya, something wrong, maka kita terpaksa tunda kepada malam ni ataupun minggu depan. Tok Abah dah siap dah dengan nota, siap dengan air, ya, premium cokolatir dah siap dah untuk bagi semangat, ya. Pagi ni pun dah minum. Sebenarnya lain macam punya semangat kan. Cakap pun laju, pantang, bersemangat, walaupun malam tadi tertunggu-tunggu kelas bahasa Arab. Tapi malam ni mudah-mudahan ada. Dan hari ni pun Tok Abah excited sebab cucu-cucu akan datang. Cucu di rumah ada 3 orang, cucu 2 orang akan datang daripada Seri Petaling, dan cucu yang seorang lagi daripada Anggun, ya, pun akan datang. So 6 orang cucu, 6 mudah-mudahan akan datang pada hari ini, ya. Kita akan bahagia, excited, bermotivasi bila kita ada something to do, someone to love, something to look forward. Tok Abah dah ulang banyak kali dah. So kalau kita ada benda nak buat, supaya Tok Abah dah umur 17 ni pun masih buat something to do yang bermanfaat lah.
yang memberi nilai tambah pada orang lain, memberi khidmat. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia orang paling banyak memberi manfaat pada orang lain. So something to do, someone to love. Pagi tadi Tok Abah bangun je, dah siap dah. Ya, mak Tok Abah dah siap, ada cokolate, premium cokolate dah ada dah. Satu paket dalam sini, belum dipotong lah ya. Tok Mak dah buat, Tok Abah tengah mandi masa tu, dia dah buatkan. Macam mana tengok, ya, macam mana tak sayang, macam mana tak cinta. Someone to love and something to look forward. I'm looking forward untuk berjumpa dengan sahabat-sahabat dari BPI, Bahagian Pendidikan Islam, Ustaz-Ustazah dan semua lah kaki tangan. Apa nama dewan tu? Lupa ya. Ada dewan, dewan apa nama apa nama Masjid Mizan tu apa? Ialah kerana nama dewan kan. Jadi macam mana lah nak ingat ya. Tetapi ada ya. Mari kita tengok tu apa tak puas hati kalau tak sebut ya. Bukan Fatullah ni. Apa dewannya? So insya-Allah kita akan bersama dalam insya-Allah ya, macam mana kita mesti cari susah nak dapat ya. Masa cari susah nak dapat. Allahumma sallam ya. So Allahumma sallam. Siap kau tu apa tak puas hati kau tak dapat apa yang kita cari ya. DSB okey. Ni dia juruacaranya Ustaz Muhammad Zamri bin Basir, BPI KPM. Penceramahnya Tok Abah, Hijrah, satu perjuangan pengorbanan dan persaudaraan, tempat Dewan Syekh Daud Al-Fatoni. Untuk ingat Fatoni je. Dewan Syekh Daud Al-Fatoni, Masjid Tuanku Mizan, Putrajaya ya. So rupanya pun ada AB Live. So AB Live pun ada PPA DNI ada, Facebook BPI, Bahagian Pendidikan Islam ada, YouTube PPA DNI ada. So 8:30 pagi baca Yasin dan doa, 9 pagi baca bicara wahyu ya. Bermula. So Tok Abah akan bersama mereka dengan di Dewan Daud Fatani ya. Dewan ya, di Dewan apa nama Syekh Daud Al-Fatani, Masjid Tuanku Mizan. Seronok ya. Tok Abah excited dan not something to look forward. Kita akan bahagia bila something to do, someone to love, and yalah, a lot of things to look forward for. So Tok Abah excited seronok ya. So tip nombor 37, bukan sekadar buat yang terbaik, buat yang sepatutnya untuk berjaya. Tip nombor 38. So betulkan gambaran dalam minda. Betulkan gambaran dalam minda. Tok Abah belajar 35 tahun yang lepas. 35 ke? 35 tahun yang lepas, 40 tahun yang lepas. Apa yang kita bayangkan dalam kepala dengan jelas 10 kali ganda lebih hebat daripada apa yang kita posterkan, apa yang kita tulis dalam kertas. Vision board, banyak orang cakap tentang vision board. Very good. Satu kaedah yang bagus vision board. Tapi mental picture yang jelas dalam kepala 10 kali ganda, 1000% better than visual board. Ramai orang tak amalkan. Yang bayangkan dalam kepala. Manusia berfikir pakai gambar. Dalam kepala, bukan di luar. Ya, tapi vision board membantu tremendously. Sebab lihat, ingat, naik semangat. Lihat, itu prinsip iklan pun. Lihat, ingat, naik semangat, kita buat. Akhirnya dapat. Tapi apa yang kita bayangkan dapat gambarkan dalam kepala 10 kali ganda, 1000% better than apa yang kita tulis ataupun lihat atas vision board ke, spanduk ke, apa nama, banting ke dan sebagainya. Tok Abah ajar semua tu. Buat banting lah, buat vision board, buat apa tu, tulis kat, yes, semua. Tapi Tok Abah juga pesan, jom kita bayangkan dalam kepala. Yang tadi kita Kasim Alibaba, Bujang Lapuk, si Allahyarham Datuk Aziz Satta. Macam mana cara orang kaya berjalan ya? Macam mana orang kaya berjalan? Macam mana orang kaya ketawa? Dia boleh nak cuba bayangkan. Bila kita sebut perkataan kucing kepada anak kita umur setahun, cat, kucing. Apa yang dia bayangkan? CAT? Tak, dia bayangkan seekor kucing lah. Dia bayangkan kucing. Manusia berfikir pakai gambar. Ya. So, kita cakap perkataan cantik. Cantik, apa yang gambaran kepada gambar? Oh, terbayang Tok Mak masa muda, masa sekarang pun cantik. Ya, sama sebaya macam kita kan. So, cantik terbayang manusia ke, bunga ke, kucing ke, baby ke.
Manusia berfikir pakai gambar. So tip nombor 38, our mental image, bentuk mental image yang positif, yang cantik, yang clear, maka ianya 10 kali ganda lebih hebat daripada apa yang kita tulis atas spanduk, atas kertas ataupun vision board. Vision board is good, I'm not underestimating, but mental picture, clear mental picture is 10 times more powerful. Cuma orang susah nak ajar lah. Tok Abah nak pesan pada anda, buat, belajar sendiri, YouTube, ya, Google, cari jalan macam mana nak betulkan dia punya mental picture, how to make it focus and clear. Alright, sebenarnya orang yang nak diet, bayangkan dia beli baju yang satu saiz, dua saiz lebih kecil dari badan dia, mahal pula tu, 500, 600, RM1,000 gantung. Bila gantung tu, dia tengok, dia bayangkan, aku macam nak pakai ni, aku kena turunkan 10 kilo. Wedding adik aku 6 bulan lagi. Aku punya baju ni yang ikut warna tema ialah saiz M, medium. Kita dulu pakai XL. So ni saiz M. Macam mana aku nak pakai saiz M kalau aku tak buang 10 kilo? Jadi dia akan dapat semangat yang luar biasa. Dan banyak kes yang Tok Abah counsel dengan izin Allah dan usaha dia, maka dia dapat pakai baju tu dengan dalam keadaan yang longgar. Meaning berjaya reduce. Sebab dia bayangkan dalam kepalanya dia memakai baju itu dan menjadi pengapit kepada pengantin. Wow. Dan tak lama lepas tu dia pun jadi pengantin juga. Faham ke faham? Faham. Okay. Mental image. So please have a clear mental image, mental picture. Sebab otak kita berfungsi pakai gambar. Supaya mak bapak, cikgu-cikgu jangan bagi arahan yang tidak membentuk gambar. Belajar rajin-rajin. Apa gambarnya? Awak kena bermotivasi, kena ada inspirasi, fikir secara globalisasi dan sasi-sasi yang lain. Apa gambarnya? Kamu kena belajar selama 4 jam. Tunjuk gambar 4 jam. Duduk di atas kerusi. Kena duduk kat kerusi. Bukan atas kapet, bukan atas katil. Dan kamu seboleh-bolehnya menghadap ke kiblat agar fokus, mudah faham, mudah mencerap dan hukumnya sunat. Kalau belajar mencari ilmu, berdoa menghadap kiblat. Duduk kat kerusi, menghadap kiblat. Cuba belajar pada orang Cina. Mereka punya feng shui, belajar menghadap ke tingkap. So, untuk orang Cina contohnya, ya, dia kata, belajar duduk kat kerusi, menghadap ke tingkap. Ada gambar tak? Bukannya, belajar betul-betul, belajar rajin-rajin, awak kena bermotivasi, belajar betul-betul. Belajar betul-betul macam mana? Makan elok-elok, apa gambarnya? Makan pakai tangan kanan, sayang. Jangan ambil pakai tangan kiri. You must drink and eat using your right hand. Sit down. Duduk. Jangan berdiri. Makan berdiri itu amalan setan. Nampak? Duduk. Ambil lauk yang terdekat. Gunakan your fingers. Ambil lauk yang terdekat. Of course, ambil lauk tu pakai spoon lah. Jangan sampai nasi tumpah daripada pinggan, ya. Kalau duri dan tulang, awak letak kat piring kecil ni. Kat piring ni. Ada gambar tak? Berbandingan makan elok-elok. Mak kata makan elok-elok. Kenapa bersepah ni? Sebab mak tak bagi gambaran. Makan nasi jangan tumpah, jangan jatuh daripada pinggan. Ambil lauk yang terdekat. Ya, kalau ada duri, tulang dan apa sebagainya, yang benda yang kita nak makan, letak kat tepi sini dalam piring. Semua ada gambar. Semua ayah, cikgu-cikgu, atuk, nenek, leaders, pemimpin. Saya nak awak semua buat laporan yang terbaik. I don't know how you do it, but buat laporan yang terbaik. Salah. Tak ada gambar. Bukanlah apa salah, tapi tak membantu. Saya nak laporan 3 muka surat. Ada 5 bahagian, ya, 1, 2, 3, 4, ya. Saya nak kalau boleh ada gambar, ada graf. Ya, ada gambar, ada graf, ya, ada apa nak ambil gambar, pakai je punya handset aja, handphone saja. Ya, insya-Allah, ya, is acceptable. Dan mesti pakai color. Ya, picture it. Saya nak 3 muka surat punya report, 5 bahagian, ada data, ada table, ada gambar. Jelas tak dalam gambaran what to do? Jelas. Berbanding, I want you all to make a good report. An excellent report. Put it on my table tomorrow. Tapi berbanding pembimbing kata, saya nak awak buat laporan yang terbaik, 3 muka surat, 5 topik, 5 bahagian, ada gambar, ada data, ada penama raja,
ada apa nama jadual, whatever lah. Dan yang penting ada rumusan, ada recommendation. Apakah cadangan dan apa nama recommendation yang anda boleh sampaikan. Jadi very clear kat dalam kepala semua pekerja, semua staff, semua kaki tangan, semua managers, mereka boleh buat dengan sebaik mungkin. Manusia berfikir pakai gambar. Okey? Last. Dah 7.30. So last. Kita berhenti kat nombor 39. Allah itu witir ya. Tahu apa kata apa dulu? Jangan bandingkan diri kita dengan orang lain. Itu membunuh semangat. Don't compare yourself with other people because everybody is equal but not the same. Don't compare. Kalau awak bandingkan diri awak dengan orang lain, awak akan kecewa, awak akan jadi patah semangat, awak akan jadi sombong. Kenapa aku lebih handsome daripada dia? Kenapa aku handsome sikit daripada Zul Arifin? Contohlah ya. Tok Abah semalam hantar mesej kepada Zul Arifin. Tok Abah sebab kelas bahasa Arab postpone. So Tok Abah tengok cerita Tarik Aku ke Syurga. Tarik Aku ke Syurga tu episod ke-21. Tok Abah tak tengok, sekali-sekali je kan, masa lapang kan. So Tok Abah tengok lakonan Zul Arifin dan Nalisa ya. Apa nama heroin tu luar biasa. Luar biasa tu. Tok Abah pun pergi ke handphone, Tok Abah pantalah kat Instagram. Zul, salam Zul, Uncle nak awak tengok episod 20 dan 21, awak berlakon luar biasa, tahniah. Itu yang Tok Abah hantar mesej kat Zul Arifin malam tadi. Tak tahu dah balas ke belum. Soalnya dia respon. Soalnya dia respon. Sebab kita pun wajah lebih kurang seiras. Jadi dia akan excited respon. So, bila kita compare diri kita dengan orang lain, kita akan, kalau kita kata, kenapa aku lebih pandai dari dia? Sombong. Berdosa. Kenapa aku lebih bengap daripada dia? Kita menghina diri kita, ciptaan Tuhan. Allah berfirman, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, tapi kita menghina diri sebab tak kenal diri. Kenapa aku tak sehebat dia? So, elak bandingkan diri awak dengan orang lain, tetapi bandingkan diri awak dengan diri awak hari ini dengan awak yang semalam. To make sure kita improve. Tapi tip nombor 39 bukan itu. Tip nombor 9 ialah, walaupun kita dilarang bandingkan diri kita dengan orang lain, tapi it is okay untuk ikut jejak orang yang sudah berjaya. It's okay. Bukan bandingkan diri orang lain, tapi ikut jejak langkah orang yang sudah berjaya. Dan juga kita kena belajar daripada orang berjaya. Jangan lupa belajar daripada orang yang banyak kali gagal. Belajar daripada orang gagal? Gila ke? Yes. Belajar daripada orang yang gagal supaya tidak ulang kegagalan mereka. Sebab ramai orang dia belajar daripada orang berjaya saja. Kadang orang berjaya tu dia tak tahu cabaran-cabaran yang mungkin berlaku. Sebabnya besok Tok Abah akan berforum dengan seorang usahawan wanita anjuran kemas, dan moderatornya ialah Irma Hasmi. Irma Hasmi akan jadi moderator. Satu soalan yang ditanya oleh Irma Hasmi yang Tok Abah kena prepare ialah, apakah cabaran yang tak disangka, yang berlaku secara mengejut, yang Tok Abah pernah alami dan bagaimana menangani dalam menjalankan perniagaan bisnes lah. Itu forum yang akan Tok Abah terlibat esok pukul 10 sampai 12 bersama dengan seorang Tok Abah tak kenal lagi, usahawan wanita yang berjaya, anjuran kemas, dan moderatornya Irma Hasmi. Dah lama tak jumpa dia. Dia kat TV9 dulu. Sekarang tak tahu. Mungkin freelance, I don't know where she is now. Okay. TV Hijrah. TV9. TV Hijrah. Baik. So, ikut jejak langkah orang yang sudah berjaya. Mudah-mudahan kita berjaya. Ikut jejak langkah orang yang sudah berjaya. Mudah-mudahan kita berjaya. Sebab mereka dah don't reinvent the wheel, kata guru-guru psikologi Tok Abah tahun 80-an. Artinya, jangan cuba nak buat sesuatu yang sudah terbukti berjaya. Buat apa kau nak ulang? Orang pandai belajar daripada pengalamannya atau kesilapannya. Orang bijaksana belajar daripada pengalaman orang lain dan kesilapan orang lain. Orang lain terantuk, awak tengadah. Awak tak payah terantuk untuk tengadah. Gitu. So itu dia. Yang Tok Abah sempat bincangkan pagi ni. Minta ampun, minta maaf ya. I got to stop now. Tok Abah kena siap-siap sikit untuk berjaya. By 7.45 Tok Abah akan bergerak ke Putrajaya, Masjid Mijan. Ada program ni Dewan Syekh Daud Al-Fatani. InsyaAllah ya. Tajuknya Hijrah. Satu perjuangan, pengorbanan dan juga persaudaraan. Luar biasa.
ya. Mudah-mudahan membawa manfaat kepada semualah ya. So guys, happy birthday, happy anniversary, selamat menimbang cahaya mata, selamat pengantin baru, bahagia terjana. Selamat bertugas, selamat bercuti, selamat berbonding, selamat dalam perjalanan. Untuk mereka yang sakit, kita doakan agar reda, yang makan ubat, cari yang terbaik, solat taubat banyak-banyak, istighfar banyak-banyak sebagai terapi, dan banyak senyum untuk terapi, dan mudah-mudahan Allah sembuhkan ikut jadual Allah. Okey, illa liqa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.